والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربي يسر ولا تعسر يا كريم، ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia kasih sayangnya Allah Taala izinkan kita berhimpun pada malam ini. Saya nak menyambung pengajian hadis 40 kita. Kita dah sampai pada hadis yang ke-34, muka surat 152. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على أمتي زمان يحسد الفقهاء بعضهم بعضا ويغار بعضهم على بعض كتغاير التيوس أو كما قال رواه الحاكم في تاريخ النيسابور. Maksudnya daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada umatku satu zaman. Ini saya banyak kali ulang tuan-tuan, maknanya bila Nabi sebut akan datangnya satu zaman, maka dia adalah hadis berkaitan dengan tanda-tanda kecil kepada kiamat. Yang tanda-tanda besar tu tuan-tuan kena dengar pula Ustaz Muhadir Jul besok tengah hari, Zuhur sampai Asar. Itu tanda-tanda besar kepada kiamat. Yang kita bincangkan ini dia adalah tanda-tanda kecil. Dan bila sebut tanda-tanda kecil ini tuan-tuan, kalau orang dia nak tahu bila kiamat, dia pun cari tanda-tanda kecil, saya kata ini kerja tak bijak. Sebab tanda-tanda kecil itu tidaklah semata-mata menunjukkan kepada dekatnya kiamat. Kerana tanda-tanda kecil itu ialah peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman, dan dia telah pun berlaku dengan perutusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tahu bila kiamat, kena tunggu namanya tanda-tanda besar. Tapi bila tanda-tanda besar itu telah keluar, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, keadaan ketika itu ialah keadaan yang tidak dapat kita gambarkan dengan akal kita. Huru-hara yang sangat-sangat dahsyat, dengan kedatangan Dajjalnya, dengan kedatangan Ya'juj wa Ma'juj, yang kita hanya mendengar ceritanya di dalam hadis-hadis, tetapi kita tidak mampu menggambarkan selagi mana peristiwa itu belum benar-benar berlaku di hadapan kita. Kalau nak tahu bila kiamat, tunggulah tanda-tanda besar. Tapi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan beriman sebelum kita bertemu dengan tanda-tanda besar kiamat. Kerana kita pun tak tahu adakah kita sanggup atau tidak berhadapan dengan tanda-tanda tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada umatku satu zaman di mana para fuqaha maknanya ulama, mereka akan berasa hasad dengki antara satu sama lain, serta berasa cemburu sesama mereka seperti mana kecemburuan antara kambing jantan. Ini Nabi umpamakan cemburunya para ulama itu, para fuqaha itu ialah seperti cemburunya kambing jantan, seperti binatang lah. Binatang cemburu dia tak kira apa tuan-tuan, dia sondol semua, dia sondol ikut suka dia je. Ini Nabi gambarkan. Walaupun Nabi SAW sebut fuqaha, termasuk juga di dalamnya ulama, dan termasuk juga di dalamnya ialah ustaz-ustaz. Bila sebut tentang hasad ini tuan-tuan, maka hasad ialah merupakan penyakit turun-temurun kita. Bukan penyakit turun-temurun ni kencing manis ya tuan-tuan. Hasad juga ialah penyakit turun-temurun yang kita warisi zaman berzaman, semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan sebelum daripada itu,
Ketika mana Iblis laknatullahi alaih disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, apa kata Iblis? Iblis kata, ana khairun minhu, ya Allah, aku ni lebih hebat daripada Adam. Kenapa aku kena sujud pula kepada Adam? Ini selain daripada perasaan sombong, puncanya juga ialah perasaan hasad yang ada di dalam hati Iblis, kerana dia tengok apa pula Adam pula orang sembah, patut sembah aku. Dia kata ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Sebab itu sebahagian ulama dia tak berapa galakkan, sebahagiannya lah, dia tak berapa galakkan kita menggunakan perkataan ana. Ulama sufi, walaupun tak salah tuan-tuan nak guna saya, tak ada masalah, tapi sebahagian ulama sufi kata elakkanlah guna perkataan saya. Kerana khawatir tuan-tuan kita ni banyak bona cerita pasal diri kita. Orang dengar cerita kita, asal kita bercerita semua cerita pasal diri kita. Sebab itu sebagian ulama sufi ajar untuk kita tukar daripada perkataan saya, tukarkan kepada perkataan kami. Atau kalau kita dengar sebagian ustaz dia kata kami ini di rumah, kami di rumah pun ustaz seorang je kat rumah. Itu adalah sebagai satu tanda bahasa untuk mengelakkan daripada sama ungkapan dengan Iblis laknatullahi alaih yang mengatakan saya khairun minhu, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minan nar, ya Allah, kau cipta aku ni daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau cipta Adam daripada tanah. Begitulah perasaan hasad itu tuan-tuan. Turun pula ke bumi. Nabi Adam alaihi salam itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang cukup ramai. Ada riwayat kata sampai kepada 900 orang tuan-tuan. Jangan tanyalah macam mana boleh dapat sampai 900 ustaz. Ini sejarah perkembangan manusia dalam riwayat, tapi bukan riwayat yang sahih lah. Dalam cerita-cerita Israiliyat ada yang menyebut sehingga 900 anak. Dan setiap kali Nabi Hawa itu melahirkan anak, dia akan melahirkan anak dalam keadaan kembar sepasang, seorang lelaki seorang perempuan. Ini juga saya sebut tuan-tuan riwayat Israiliyat. Apa makna riwayat Israiliyat? Riwayat Israiliyat ialah riwayat yang bukan kita peroleh daripada hadis-hadis yang sahih, tetapi kita dapat daripada pengkhabaran riwayat-riwayat yang diceritakan oleh golongan-golongan Bani Israel. Sebab tuan-tuan, Bani Israel ini ialah antara keturunan yang paling lama sekali, sebab dia hidup di zaman para anbiya. Dan mereka ni tahu banyak cerita-cerita para nabi ni. Sebab tu sebahagian cerita-cerita yang detail-detail ini datangnya daripada riwayat-riwayat Bani Israel. Riwayat Israiliyat. Dan Nabi kata hadithu an Bani Israel, ceritakan daripada Bani Israel, wala haraj, tak ada masalah. Tapi pastikan cerita tersebut tidak berkait dengan cerita yang menghina para nabi. Sebab ada juga cerita-cerita Israiliyat ini yang menghina para nabi. Antaranya cerita Nabi Daud alaihi salam sengaja mengutuskan general ketua tentera dia, sebab Nabi Daud syok dekat isteri kepada general tentera dia. Dia utuskan general tentera ni pergi berperang, mati. Akhirnya dia berkahwin dengan Nabi Daud, berkahwin dengan isteri kepada general. Ini riwayat Israiliyat, dan termasuk dalam riwayat yang menghina para anbiya, tidak boleh untuk kita terima. Selagi mana riwayat itu adalah riwayat yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, boleh kita terima sebagai pelengkap kepada cerita-cerita. Dan sebab itulah dalam kitab-kitab tafsir banyak meriwayatkan cerita-cerita Israiliyat ini tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Israiliyat cerita bagaimana antara anak sulung Nabi Adam alaihi salam ini ialah pertamanya ialah Habil, kemudian lahir pertamanya ialah Qabil, dan kemudian lahirlah Habil dengan pasangan dia. Makna Qabil ada pasangan perempuan, Habil ada pasangan perempuan. Dan ketika itu tuan-tuan, mana ada orang perempuan, dan nak mengembangkan zuriat ini perlukan kepada orang perempuan. Akhirnya syariat Nabi Adam AS, setiap kembar ini dia akan berkahwin dengan pasangan kembar yang lain. Itu syariatnya. Kalau kembar sama kembar tak boleh kahwin. Jangan salah faham tuan-tuan. Ini syariat Nabi Adam AS. Akhirnya takdir Allah Ta'ala, bila lahirnya Habil, tuan-tuan, dapat kembar perempuan,
Lalu bila lahirlah 4 orang ini, maka syariat memerintahkan supaya Habil ini berkahwin dengan pasangan Qabil dan Qabil berkahwin dengan pasangan Habil. Masalahnya apa dia? Masalahnya ialah pasangan kepada Qabil ini ialah seorang wanita yang sangat-sangat cantik. Manakala pasangan Habil ialah wanita yang bukanlah tak cantik tu, mungkin tak berapa cantik lah berbandingkan dengan pasangannya si Qabil. Akhirnya bila berlaku begitu, maka Qabil tak punya hati. Qabil kata, aku yang lebih berhak kepada pasangan wanita ini. Sebab dia kata, pertama aku ni abang sulung, yang keduanya dia adalah pasangannya aku nak juga. Ngadu ke Nabi Adam AS. Nabi Adam kata tak boleh. Ini riwayat Israiliyat tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Sehinggalah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Adam AS supaya, wahai Adam, suruh kedua-dua anak kamu ini, Qabil dan Habil, untuk menyembelih binatang. Apa-apa binatang. Dan siapa binatang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan berkahwin dengan pasangannya Qabil tadi. Sebab semua nak yang Qabilnya pasangan, sebab Qabilnya pasangan lawa. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam riwayat Israiliyat juga cerita, Habil ini bila cari binatang nak disembelih, maka dia mencari binatang yang paling terbaik yang ada di muka bumi. Akhirnya cari, jumpalah lembu. Manakala si Qabil ni, dia cari juga binatang, tapi ala kadar. Dia kata lantaklah apa-apa binatang pun. Sebab apa? Sebab dia kata, Tuhan terima ke tak terima binatang ini, aku tetap nak kahwin dengan pasangan aku, kata Qabil. Akhirnya tuan-tuan yang rahmati Allah, bila disembelih, maka macam mana nak tahu Allah Ta'ala terima? Ini tuan-tuan yang rahmati Allah, penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama kita juga sembelih, kita sembelih, orang lain pun sembelih, tapi siapakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak tahu. Tetapi kita bolehlah tahu tanda-tandanya. Antara tanda-tanda amal yang kita buat itu ialah amal kebaikan. Contohnya bila berceramah, orang dengar pun seronok, ataupun menulis buku itu tersebar dengan luas. Ini antara tanda amal tersebut diterima oleh Allah. Tapi zaman itu tak tahu. Akhirnya nak tahu amal itu diterima, ialah Allah Ta'ala menurunkan api daripada langit dan mengambil mana satukah amalan yang diterima oleh Allah. Dan ternyata Allah Ta'ala mengambil lembu yang disembelih oleh Habil. Ini ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala cerita berkaitan ini, firman Allah Ta'ala, watlu alaihim naba'a bani Adam. Kata Allah, ceritakan kepada mereka, kepada umat kamu, cerita tentang 2 anak Adam. Siapa? Quran tak sebut tuan-tuan. Quran tak sebut nama Qabil, Quran tak sebut nama Habil. Dan dia adalah riwayat Israiliyat. Tak boleh ke Ustaz pakai riwayat Israiliyat? Tak ada masalah tuan-tuan, saya dah sebut tadi. Maknanya selagi mana riwayat itu ialah riwayat sekadar bab nama, sekadar cerita-cerita tambahan, itu tak ada masalah. Begitu juga dengan cerita Zulaikha dan sebagainya. Dan kata Allah Ta'ala, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah Ta'ala cerita kedua-dua mereka membuat korban, dan Allah Ta'ala hanya menerima korban yang salah seorang daripada mereka. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasad ini diwarisi sehinggalah ke zaman Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kita dengar cerita bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu menjadi anak kesayangan kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam, sehingga menyebabkan cemburu adik-beradik yang lain. Sebab itu mak abah pun tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ingatkan supaya dalam bab perasaan hati ni tuan-tuan, saya sendirilah kalau ada anak yang ramai, ni boleh cerita bab isteri yang ramai ni tuan, cerita anak dulu. Kalau kita ada anak yang ramai, sudah tentu kita ada anak yang paling kita sayang. Saya pernah mengajar di sekolah Mahat tuan-tuan, mestilah dalam ramai-ramai anak murid tu mesti ada seorang yang kita paling sayang. Sebab mungkin dia tu pandai, dia tu baik dan sebagainya. Ini sifat manusia yang kita tak boleh nak elak tuan-tuan. Tetapi janganlah disebabkan kita sayang kepada seorang anak, maka kita menzalimi pula anak-anak yang lain. Ini yang dilarang oleh agama. Bab hati tak ada masalah,
Tapi dalam bab amal, dalam kitab fiqh ada bab yang khusus bincang tentang perlunya seorang ayah untuk berlaku adil kepada anak-anak. Kok abang sulung diberinya latu-latu? Tahu latu-latu tuan? Mainan anak sekarang. Bunyi tung tang. Kalau abang sulung dapat latu-latu, adik pun kena dapat juga. Ini ada perbincangan hukumnya tuan-tuan. Maknanya ayah itu dituntut untuk berlaku adil. Kecuali ada sebab-sebab tertentulah. Abang sulung lelaki, adik perempuan. Abang sulung nak main bola, diberi bola. Adik pun diberi bola, tak boleh lah. Adik perempuan, adik bagilah bola jaring ko, Barbie, kartun Barbie ko dan sebagainya. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bab hasad. Dan saya lihat, saya rasa tuan-tuan, dalam masyarakat kita ini hasad ini adalah benda yang normal lah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala ajar kita dalam 3 kul surah Al-Falaq. Apa kita baca tuan-tuan? Ini amalkan selalu. 3 kul ini tuan-tuan antara amal pendinding paling kuat untuk diri kita. Jangan kita salahkan orang yang hantar barang kepada kita. Orang dia tak kira tuan. Dia hati dah panik, hati dah boram. Datang pula syaitan menghasut, dia sanggup buat apa je. Kita kena ada pendinding kita sendiri. Amal kita sendiri setiap pagi, lepas subuh, lepas asar. Amal tuan-tuan. Paling-paling kurang tak tahu nak amal apa, baca mat surat. Ini pendinding untuk kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tanyalah orang-orang pakar-pakar perubatan Islam. Mereka akan kata bahawa mereka juga ada amalan-amalan mereka itu sendiri. Umpamanya Darushifa tuan-tuan. Tuan-tuan tanya ustaz-ustaz yang ada Darushifa, mereka ada amalan khusus yang mereka mesti amalkan selepas subuh dan selepas asar. Sebab apa? Sebab pendinding kekuatan untuk diri mereka. Mereka ini berhadapan dengan musuh yang bukan nampak dengan mata tuan-tuan. Musuh kita kalau kita nampak dengan mata, kok datang depan kita, paling-paling kurang kita capai kayu ko, kan? Ataupun paling-paling lah tak reti silat, tak reti apa, tak reti, kita buat apa tuan-tuan? Langkah 1000, cabut lagi. Itu kalau nampak depan mata. Tapi kalau musuh mereka ini tuan-tuan, maknanya daripada kalangan makhluk halus, jin dan syaitan, tak nampak. Sebab itu mereka perlu kepada pendinding. Antaranya amalkan tuan-tuan surah Al-Falaq. Dalam surah Al-Falaq itu kita sebut apa? Min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung daripadamu daripada orang yang hasad ketika mana dia hasad. Orang yang kalau dah datang penyakit hasad ini tuan-tuan, kepala dia pun tak boleh fikir dengan waras. Ini hasad tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok dengar cerita-cerita orang yang disantau, orang yang dibuat guna-guna dan sebagainya, sanggup ada yang sampai tuan-tuan yang dirahmati Allah dihantar sihir pemisah. Saya pernah dengar ada satu cerita selingan lah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bagaimana ada 2 orang pasangan, suami dan isteri yang sangat-sangat mesra. Tapi itulah masalah kita ni tuan-tuan. Zaman-zaman ada Instagram, TikTok dan sebagainya ni, kita janganlah maknanya terlalu kita tunjukkan kita punya kemesraan. Kerana kita tak tahu orang yang menonton kita punya tu. Macam-macam orang ada tuan-tuan. Kadang-kadang rupa sahaja orang tapi dalam hatinya penuh dengan sifat kebinatangan. Pasangan suami isteri elok, mesra, bahagia, tapi akhirnya tuan-tuan dan rahmati Allah, disebabkan ada orang hantar sihir pemisah. Ini wujud dalam Al-Quran cerita tentang sihir pemisah ini tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah. Dihantar sihir pemisah, akhirnya kedua-duanya tak boleh duduk sama. Asal duduk sama muntah, asal duduk sama demam dan sebagainya. Ini sihir tuan-tuan yang rahmati Allah. Akhirnya mereka berpisah dan kedua-dua mereka ini belum lagi berkahwin. Sebab apa? Masih menaruh harapan untuk bersama dengan isteri dia, tapi tak boleh bersama. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, hasad. Kita bayangkanlah orang yang buat itu apa yang dipikir agak-agak tuan-tuan. Ini belum cerita yang sihir sampai nak bunuh orang tuan-tuan. Kalau bunuh depan-depan guna pisau, kita boleh cari, suruh polis cari siapa pembunuh. Yang bunuh guna sihir ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila cerita bab hasad, dia adalah benda yang ada pada semua orang. Tak payah tipu tuan-tuan. Termasuk yang tengah berceramah. Bila sebut tentang hasad, dia adalah sifat yang ada pada setiap orang. Dia berasal daripada namanya mula-mula cemburu.
Dalam bab cemburu disebut dalam bahasa Arab sebagai al-ghirah. Ghirah ni okey. Sebab memang manusia ni tuan-tuan, bila dia tengok isteri orang lawa, isteri dia biasa je, tombam pula pipi, orang elok lawa aku, tuan-tuan contoh. Ataupun dia tengok orang pakai kereta besar, dia pakai kereta kecil je. Sifat semula jadi manusia biasa, dia akan ada perasaan namanya apa? Cemburu lah sikit. Tapi kalau setakat cemburu, okey. Yang masalah ialah apabila cemburu dia berpindah pula kepada hasad. Apa dia hasad? Kata para ulama, hasad ialah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Dia tak boleh tengok orang tu pakai kereta mewah, aduh jogo-jogonya. Dia tak boleh tengok kedai orang tu ramai orang makan. Dia mulalah hantar macam-macam. Dia mulalah buat, kalau dalam cerita senario tu tuan-tuan, dia buat apa? Gigi masuk dalam sup. Dia tanya, gigi siapa ni? Ini apa tuan-tuan? Asalnya daripada perasaan hasad. Inginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Dan kata Nabi SAW, innal hasada, sesungguhnya hasad itu takulul hasanat, dia memakan kita punya kebaikan. Walau banyak mana kebaikan yang kita lakukan, walau banyak mana ratib yang kita baca hari-hari, walau banyak mana Quran yang kita baca hari-hari, tapi kalau ada perasaan hasad, maka amal kita itu semuanya dimakan oleh hasad itu. Kata Nabi, kama ta'kulun naru hataba, seperti mana api memakan kayu yang kering. Sebagaimana pantasnya api memakan kayu yang kering, sebegitulah kata Rasulullah, hasad itu akan memakan segala kebaikan yang kita lakukan. Ini bab hasad tuan-tuan. Cuma yang Nabi SAW sebut ini ialah hasad bukan orang biasa-biasa tuan-tuan. Ia adalah hasad di kalangan para ulama. Bahkan hasad di kalangan para ulama ini lebih dahsyat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sehingga ada satu buku bahasa Arab tuan-tuan, tajuknya Tahasudul Ulama, hasad-hasad di kalangan para ulama. Ini biasa. Yang ulama ini tak suka dengan ulama sana, ulama ni tak suka dengan ulama yang sini. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu kisah berkaitan dengan perdebatan. Mengambil sempurna kita, kalau tuan-tuan tengok tadi tengah hari tadi, hari ni lah, tengah hari tadi ada debat di Perlis. Mungkin tuan-tuan tak berapa minat, saya pun tak berapa minat tuan-tuan dengan bab-bab debat ini. Kerana saya lihat bahawa debat yang banyak mana pun dilakukan, hasilnya tetap sama. Banyak mana pun debat yang dilakukan, akhirnya tetap dua-dua kelompok ini selepas itu bercakaran balik, sama je. Ada satu kisah tuan-tuan, nak cerita tentang hasad para ulama ini. Ada satu kisah berkaitan dengan seorang ulama nahu, ulama bahasa, namanya Al-Kisai, dengan seorang lagi ulama bahasa juga, namanya Abu Muhammad Al-Yazidi. Isu dia tuan-tuan, Al-Kisai ini adalah ulama yang terkenal. Tuan-tuan tanyalah mana-mana ustaz yang mengajar bahasa Arab, nama yang paling wajib dia tahu nama Al-Kisai. Ni tokoh bahasa Arab tuan-tuan. Orang mengaji bahasa mesti kenal Al-Kisai. Tapi Al-Kisai ini biasalah bila orang handal, maka ramai orang sayang. Termasuk orang-orang politik, termasuk menteri-menteri, semua sayang. Termasuk khalifah. Jadi disebabkan ramai orang yang sayang, maka muncul hasad di hati Muhammad Al-Yazidi ni. Dia pun cabar si Al-Kisai. Dia kata, Al-Kisai, mari kita berdebat di hadapan khalifah. Sebab apa? Nak tunjuk Dan lebih pandai daripada Kisai. Harapan dia apa? Harapan dia supaya lepas ini menteri-menteri pergi dekat dia pula, raja lebih sayang dia pula. Akhirnya tuan-tuan, dia pun tanyalah soalan bahasa. Cuma dia teknikal sikit lah. Kata Muhammad Al-Yazid, dia kata, tamrah muzannibah ke muzannabah? Tamrah, tamar, muzannibah ke muzannabah? Sama bunyi ustaz. Ni tuan-tuan bahasa Arab. Muzannibah baris bawah, muzannabah baris atas. Berbeza baris, berbeza makna. Mungkin sebenarnya sebut di sini tuan-tuan, kuliah sebelum ni, dari sudut imam baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayya wal hayyu. Ada baca hayyu, ada baca hayya. Berbeza baris, berbeza dari sudut maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cuma dari sudut zikir tadi tak ada masalah lah. Hayya boleh, hayyu boleh, tak ada masalah. Jadi dia tanya, tamrah tu muzannibah ke muzannabah? Baris bawah ke baris atas? Al-Kisai dia dengar busrah.
Kalau Busrah memang muzannibah lah, beri bawah. Lalu dia pun kata muzannibah. Kata Muhammad Al-Yazidi, dia seronok tuan sampai dalam riwayat cerita, dia ambil kopiah dia katuk kat atas tanah, pang dia kata depan khalifah. Dan dia kata, tengok, telah Al-Kisai telah melakukan kesilapan. Dia kata, wahai Kisai, tamrah bukan muzannibah, tamrah muzannabah. Balik atas. Ini teknikal bahasa lah. Cuma nak ceritanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Yazidi ni semata-mata disebabkan perasaan hasad yang ada di dalam hatinya. Sehingga takdir Allah Ta'ala tuan-tuan, walaupun dari sudut debat itu menang kepada Muhammad Al-Yazidi. Sebab tu debat ini tuan-tuan kita tak boleh nak ukur siapa menang. Kita tanya siapa menang, dia pula menentukan, oh geng aku menang, yang ni pula kata geng dia menang. Sebab tu saya daripada awal tu saya tak bersetuju kalau debat itu dibuat secara umum di khalayak ramai. Kerana mungkin khalayak itu dia dengar bukan atas dasar ilmu, tapi atas dasar geng dia. Debat ilmu ni tuan-tuan, agama ini bukan seumpama kita tengok bola. Tengok bola tak apalah, dan sokong MU, yang tu sokong Liverpool. Bila cerita tentang ilmu, tentang kebenaran, dia bukan semata-mata sebab kumpulan, tapi semata-mata nak mencari manakah kebenaran. Kalau betul nak debat, buat debat yang tertutup, benar-benar nak mencarikan kebenaran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, khalifah bila dengar debat ini, khalifah kata, wahai Al-Yazidi, sesungguhnya inna khata al-Kisai, sesungguhnya salahnya Kisai itu, wa husna adabihi, tapi baik adabnya, ahabbu ilayya min sawabika, lebih aku suka daripada kau walaupun betul, tapi ma'aqubhi adabika, tetapi dalam keadaan buruknya adab kamu. Ini tuan-tuan, dalam bab debat utamanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, perlunya namanya adab. Tak boleh time-time debat itu kita galak-galakkan orang. Time-time debat itu kita hina dia punya rupa paras. Ini tak boleh. Ini adab. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hasad di kalangan ulama. Saya nak baca sedikit lagi kata pengarang rahimahullah. Tuan-tuan tengok muka surat 152. Dia kata baris yang bawah sekali tuan-tuan. Saya sendiri pernah melihat seorang lelaki daripada kalangan mereka, sekiranya dia mengetahui anak muridnya yang belajar dengannya belajar dengan orang lain, maka dia akan mengusir anak murid itu. Ini hasad tuan-tuan. Dia tahu anak murid dia mengaji dengan syekh sekian, dia kata kau tak payah datang dah, kau pergilah kat syekh tu. Sedangkan tuan-tuan, maknanya dalam bab ilmu ni siapa sahaja guru kita boleh ambil. Anak murid kita itu bukan anak murid tu kita seorang. Seolah kita pula cup orang lain tak boleh ambil. Anak murid, bila sebut anak murid tuan-tuan, maknanya keseluruhan guru yang ada inilah guru dia. Tetapi disebabkan perasaan hasad. Perkara pertama yang disyaratkan kepada pelajar-pelajar adalah tidak pergi belajar dengan orang lain. Ada pula tok syekh tuan-tuan, bila dia mengajar, dia kata tuan-tuan yang mengaji dengan saya ni, tuan-tuan dah jadi anak murid saya ya. Lepas ini jangan pergi ke kuliah orang lain. Kalau pergi ke kuliah orang lain, jangan datang kuliah saya. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, puncanya hasad. Kesemua ini adalah merupakan hasad dan cemburu. Oleh kerana itu para ulama menyatakan tidak diterima penyaksian orang seperti mereka ke atas sesama mereka, kerana setiap daripada mereka tidak akan pernah berhenti berusaha untuk memburukkan sahabatnya. Ada kaedah dalam ilmu hadis tuan-tuan. Ada satu ilmu namanya ilmu al-jarah wa ta'dil. Apa dia ilmu jarah wa ta'dil? Tuan-tuan, hadis yang sampai kepada kita ini dia bukan melalui proses semalam dua malam tuan-tuan. Hadis yang kita baca ini dia bukan hanya melalui proses sehari dua hari. Sehari dia buat, sehari dua hari bincang-bincang, apa nak buat hadis ni? Kita masuklah ni hadis. Tak. Hadis ini dikembang, dijaga oleh para ulama hadis zaman berzaman, semenjak daripada selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari ini tuan-tuan. Para ulama hadis ini menjaga hadis dengan sangat-sangat detail. Antara kaedahnya ialah mereka akan menyenaraikan siapakah yang meriwayatkan hadis. Ada banyak kitab-kitab tuan-tuan menyebut tentang senarai ulama-ulama yang menyenaraikan hadis, dan setiap mereka ini akan dikaji, dinilai dari sudut hafazan mereka. Hafazan macam mana? Ingatan kuat tak kuat nak riwayatkan hadis. Yang kedua,
dari sudut pernah menipu atau tidak. Walaupun kadang-kadang dia menipu bukan dalam bab hadis, dia menipu dengan bini dia. Sebab apa? Sebab balik lewat malam, bini marah. Dia pun kata, ustaz tadi kuliah panjang benar, kata dia. Tetap tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ilmu hadis lelaki ini disebut sebagai kadzab, penipu, dan hadis yang diriwayatkan itu akan jadi sama ada maudhu' ataupun mungkar. Ini dalam ilmu tradisi hadis tuan-tuan, dijaga. Mana setiap yang meriwayatkan hadis itu akan dikaji oleh para ulama. Dia ni dalam hidup pernah berbohong atau tidak? Dia ni dalam bab ingatan macam mana? Barulah hadis itu akan dikategorikan sama ada hadis itu hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan ataupun hadis yang dhaif. Dijaga tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan dalam ilmu ini disebut sebagai ilmu yang mengkaji tentang perawi-perawi ini disebut sebagai ilmu jarah wa ta'dil. Apa makna jarah? Jarah ni makna luka. Ulama ini tuan-tuan, kalau dia tengok seorang perawi hadis ni hafalan dia teruk, hafal manjang lupa, maka dia akan senaraikan sebagai perawi yang fu'ul hifz, hafazan yang teruk, dan hadis yang diriwayatkan itu akan menjadi bermasalah. Dia sebut su'ul hifz, hafazan yang teruk, itu disebut sebagai jarah, umpama dia melukakan perawi tersebut. At-ta'dil maknanya mengadilkan seseorang. Kalau dia kata seorang perawi ini perawi yang thiqah, perawi yang bagus dari sudut hafalannya, berdusta pun tak pernah, ini disebut sebagai ta'dil. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, dalam bab jarah wa ta'dil, ulama ada satu kaedah disebut sebagai jarhul aqran yutwa wala yurwa. Ini kita pakai sehingga ke hari ini tuan-tuan. Kata ulama hadis, jarhul aqran, kritikan pedas, kritikan yang menjatuhkan seseorang, tidak boleh diterima daripada musuh kepada orang tersebut. Contohlah saya dengan Ustaz Al-Hakim, rumah saya tuan-tuan. Ustaz Al-Hakim mengajar fiqh subuh esok. Saya dengan Ustaz Al-Hakim ni memang terkenal bergaduh. Sebab apa? Sebab bergaduh disebabkan tanah, contohlah berebut tanah atau apa-apalah perselisihan sama ada di sudut ilmu dan sebagainya. Maka kalau tuan-tuan tanya kepada saya, Ustaz nak tanyalah, Ustaz Al-Hakim yang mengaji subuh esok ni okey tak okey Ustaz? Saya pun kata, Ustaz Al-Hakim ni dia ni jahil sikit lah, saya kata. Jangan mengaji dengan dia. Contohlah, saya kritik Ustaz Al-Hakim, kritikan saya itu tidak boleh diterima. Sebab apa? Sebab saya mengkritik itu mungkin atas dasar kebencian yang ada di dalam hati. Ini contoh je tuan-tuan, jangan tuan-tuan ingat betul-betul lah Ustaz Al-Hakim gaduh. Sebagai contoh saja untuk kita faham. Ini disebut sebagai jarhul aqran yutwa wala yurwa. Termasuklah tuan-tuan, kalau orang-orang politik, contohlah, saya bukan cerita politik ni, saya nak cerita supaya tuan-tuan faham. Orang politik ini hina ataupun kata orang politik A, orang kata orang politik B itu buat sekian. Kita jangan terima bulat-bulat tuan-tuan. Kerana mereka ini memang terkenal ada permusuhan. Kita yang kena cerdik, nilai balik, kaji balik. Kalau kita terima, maka kita pun 2 kali 5 dengan orang yang membuat fitnah tersebut. Itulah tuan-tuan, dalam banyak keadaan sebenarnya kita kena berhati-hati dalam menerima khabar. Jadi dalam cerita riwayat jarhul aqran yutwa wala yurwa ini tuan-tuan, nak cerita hasad para ulama ini, pemusuhan yang ada di kalangan para ulama ini, ada cerita Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Manusia tuan-tuan, sebesar mana imam itu, dia masih ada maknanya kekurangan dari beberapa sudut. Imam Malik rahimahullahu ta'ala terkenal pengasas kepada mazhab Maliki. Satu hari tuan-tuan, di zaman beliau itu ada seorang lagi ulama sirah, namanya Imam Ibnu Ishaq. Tuan-tuan yang mengaji sirah, tuan-tuan sirah yang kita sampai kepada kita pada hari ini, kesemuanya itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq. Beliau adalah antara yang pertama menceritakan, menulis buku berkaitan dengan sirah. Tapi buku dia hilang, kemudian disambung ataupun dicari balik oleh Al-Imam Ibnu Hisham. Itulah sirah-sirah yang kita baca pada hari ini. Jadi Imam Ibnu Ishaq ini ulama hadis tuan-tuan, pakar. Satu hari, biasalah ulama manusia tuan-tuan, datang kepada dia seorang lelaki, tanya, nak tanya sikit lah Syekh, Imam Malik ni macam mana? Dia bila dengar Imam Malik
Dia kata Ibnu Ishaq, i'ridu alayya ilma Malik fa inni baytaruhu. Dah kan? Sikit lagi. Dia kata, bawa datang ilmu Malik, bawa datanglah apa-apa Muwatta' dan sebagainya, maka aku akan membetulkan kesalahan-kesalahan Malik. Dia cakap siapa ni tuan? Dia cakap kat Imam Malik, ulama besar, disebut Darul Hijrah, Imamu Darul Hijrah, ulama besar di Madinah. Dia kata, bawa datang ilmu Malik, apa yang Malik sebut dia akan betulkan. Imam Malik bila dengar dia khabar macam tu, saya pula tuan-tuan, kalau ustaz lain pelekeh-lekehkan saya pun marah. Imam Malik bila dengar ada nak murid yang mengaji dengan Ibn Sa'd, dia jumpa dengan Imam Malik, cerita. Imam Malik dengar, Imam Malik kata apa? Unzuru ila ad-dajjal min dajajilah. Tengok kepada Dajjal daripada segala Dajjal, kata Imam Malik. Imam Malik kata Ibnu Ishaq itu Dajjal daripada segala Dajjal. Sehingga tuan-tuan, Imam Syafi'i yang ada di hadapan Imam Malik, Imam Syafi'i ni murid Imam Malik. Imam Syafi'i kata, pertama kali aku dengar plural kalimah Dajjal ni tuan-tuan. Dajjal ada berapa? Seorang je tuan-tuan. Dajjal tak ada satu je. Jadi dia tak ada plural, dia tak ada Dajjal yang banyak. Imam Syafi'i kata pertama kali aku dengar plural bagi Dajjal ialah daripada mulut Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi adakah kritikan Imam Malik ini diterima? Tak. Kerana kemungkinan Imam Malik sebut itu ialah atas dasar sahabat orang itu kritik Imam Malik pun marah, dia pun khabar Dajjal min dajajilah. Ini dalam ilmu hadis tuan-tuan, dan saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan juga bagaimana di antara para ulama itu juga ada perasaan hasad mereka. Saya nak sambung, ada sedikit lagi kisah Al-Imam Al-Bukhari yang juga menarik tuan-tuan, tapi kita bagi laluan untuk azan sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah lagi tuan-tuan yang saya nak bawa, yang nak menunjukkan bagaimana di kalangan para ulama ini juga mereka ada hasad mereka sendiri, bahkan kadang-kadang lebih teruk daripada hasad orang lain. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari siapa tak kenal tuan-tuan? Beliau yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, dan dikatakan bahawa Sahih Imam Al-Bukhari, Sahih Imam Al-Bukhari itu adalah merupakan kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Nombor 2 Sahih Imam Bukhari, semua orang baca. Bahkan menurut Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, dia kata berdasarkan pengalaman sebahagian ulama-ulama, bahawa Sahih Imam Al-Bukhari ini kalau diletakkan di atas kapal, maka kapal itu tidak akan karam. Ada orang kata ni karut ustaz, macam tangkal pula. Bukan tangkal tuan-tuan. Kerana kemuliaan yang ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab tersebut, kemungkinan berdasarkan pengalaman para ulama, benar-benar kalau kitab Sahih Bukhari itu ada, kapal itu tidak akan karam. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ulama yang hebat. Imam Al-Bukhari ini dalam riwayat cerita, beliau merantau semua tempat, sehinggalah apabila beliau sudah menjadi alim, maka beliau nak mengajar. Beliau pergi ke satu kawasan namanya Naisabur. Pergi ke Naisabur mengajar. Orang tuan-tuan bila dengar Imam Al-Bukhari datang, umpama kalau zaman sekarang ni mungkin tuan-tuan, kalau di Malaysia ni lah Ustaz Wadi Anwar contoh esok di Senayan kan, kalau dia yang berceramah, berapa ramai orang yang datang. Bezakan pula dengan Ustaz Al-Hafiz yang ceramah. Yang datang tu pun Allah, Ustaz ni lagi contohnya. Tuan-tuan dan rahmatullah, Imam Al-Bukhari bila datang ceramah di An-Naisabur, yang hadir itu dalam riwayat sejarah menceritakan kuda sahaja. Kuda ni makna apa tuan? Kalau zaman itu kenderaan mewah, Porsche, Audi, Alphard contohnya. Kenderaan mewah sahaja ada nilainya 4,000 kenderaan. Baru kuda, belum cerita himarnya, belum cerita unta, belum cerita Azia, belum cerita kancil lagi. Baru cerita kuda saja 4,000 tuan-tuan. Dan belum cerita lagi yang datang dengan berjalan kaki dan sebagainya. Maknanya kehadiran yang cukup dahsyat Al-Imam Al-Bukhari. Pada awalnya tuan-tuan, seorang ulama yang terkenal juga di Naisabur namanya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Asalnya sebelum Imam Bukhari datang, maka Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tokoh, menjadi rujukan orang politik, raja cari dia, orang-orang kenamaan cari dia, menjadi tumpuan kerana ulama. Tapi bila datang Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, pada asalnya, pada awalnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini dia okey. Dia ingat tak ada apalah, okey je lah. Imam Bukhari ulama besar. Dia pun tuan-tuan dalam riwayat cerita, dia pun belajar dengan Al-Imam Al-Bukhari. Sehingga ada riwayat cerita bahawa beliau ini ketika mana ada majlis jenazah pengubumian, nak bawa jenazah tuan-tuan, Imam Bukhari jalan di belakang jenazah itu, dia akan berjalan bersebelah dengan Al-Imam Al-Bukhari untuk tanya hadis kepada Imam Al-Bukhari. Tengah bawa jenazah. Sebab nakkan ilmu Imam Al-Bukhari. Tetapi akhirnya tuan-tuan yang rahmati Allah, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ni hari demi hari, anak-anak murid yang dia ada semua lari ke Imam Al-Bukhari. Sehingga dia tak ada anak murid dah. Maka dia dalam hati dia kata tak boleh jadi. Asalnya Naisabur ni tampek den, kata dia. Orang menjadikan den sebagai tokoh utama, tiba-tiba Bukhari datang, dia pula ambil. Apa Muhammad bin Yahya Az-Zuhli buat? Sebar fitnah. Betul, hati-hati tuan-tuan dan rahmati Allah dengan fitnah. Saya ingat sehari dua ni ada cerita tentang pelajar mengaku bahawa dia punya ustaz tu bukan sebenarnya yang membuat seks rambang kepada dia. Dia hanya fitnah ustaz tadi sebab ustaz tadi tahu kesalahan dia. Setelah satu Malaysia caci maki ustaz tadi tuan-tuan. Sebab apa? Fitnah. Betul, hati-hati ini zaman fitnah.
Maka apa Muhammad bin Yahya Az-Zuli buat tuan-tuan? Dia sebarkan fitnah. Dia kata Imam Al-Bukhari ini sebenarnya menganut fahaman sesat. Kebetulan semasa zaman itu ialah zaman selepas daripada zaman di mana Islam itu dikawal oleh golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah yang memaksa orang ramai untuk antara asas akidah Mu'tazilah ini ialah mengatakan Al-Quran yang kita baca itu, kalamullah itu dia kata makhluk. Makhluk. Fahaman Mu'tazilah. Kita tak tuan-tuan, kita i'tikad kita apa? I'tikad kita kalam Allah, kalam nafsi yang ada pada Allah Ta'ala itu qadim. Al-Quran ialah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bila kita manusia, kita baca alif lam mim, yang mulut keluar daripada kita itu tak qadim lah, sebab keluar daripada kita. Tapi i'tikad Mu'tazilah tak, Al-Quran itu ialah makhluk, kata Mu'tazilah. Maka zaman itu zaman yang cukup dahsyat. Selesai zaman itu, Ahli Sunnah wal Jamaah kembali mengambil tapuk pemerintahan. Maka disebabkan baru selesai zaman fitnah khalqil Quran yang mengatakan Quran makhluk itu, maka Muhammad bin Yahya Az-Zuli dia tuduh Imam Al-Bukhari ini menganut fahaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu ialah makhluk. Panjang ceritanya tuan-tuan. Sehingga ke tahap seluruh Naisabur itu mencaci maki Imam Al-Bukhari, sehingga ke tahap tuan-tuan di mana sahaja Imam Bukhari jalan maka orang akan menyakiti Imam Bukhari sama ada dengan lisan ataupun perbuatan. Sebab apa? Sebab fitnah yang disebarkan oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuli. Sehinggalah tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Bukhari kata aku tak boleh hidup di Naisabur, aku pindah ke tempat lain. Pindah tempat lain pun tuan-tuan, rupanya cerita fitnah Al-Imam Al-Bukhari ini telah tersebar. Dia pergi ke mana-mana sahaja tempat, dia dihalau, dicaci dan dimaki. Al-Imam Al-Bukhari, kehidupan dia bukan kehidupan yang indah tuan-tuan. Walaupun kita baca Sahih Imam Bukhari sehingga ke hari ini tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, Sahih Imam Al-Bukhari itu semenjak daripada zaman Imam Al-Bukhari dimanfaatkan seluruh dunia umat Islam. Tapi kehidupan Al-Imam Al-Bukhari bukan kehidupan yang mudah. Dia berlari dari satu tempat ke satu tempat tuan-tuan. Sehinggalah akhirnya dia balik ke tempat dia, Bukhara. Pun masyarakat Bukhara tidak menerimanya. Dia lari ke tempat pembuangan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan disitulah ketika mana musim Ramadan, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma innal arda qad taqat alayya. Ya Allah, sesungguhnya bumi ini telah sempit untuk aku, wahai Allah. Faqbidni ilaika ya rabbal alamin. Wahai Tuhan, kau ambillah nyawa aku. Doa yang diulang dan diulang oleh Al-Imam Al-Bukhari kerana dahsyatnya ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Al-Imam Al-Bukhari. Sehingga akhirnya Al-Imam Al-Bukhari itu wafat pada hari raya dan di tempat pembuangan tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan di tempat asal beliau. Beginilah kehidupan para ulama tuan-tuan. Dan yang saya nak ceritakan ialah bagaimana hasadnya para ulama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bukanlah mana saya nak kata ulama semuanya berhasad tuan-tuan, tapi saya nak cerita bahawa ada di kalangan para ulama ini hasad. Sehingga Ar-Raghib Al-Isfahani mengatakan halakul ulama bihasadihim, binasanya para ulama ini ialah kerana hasadnya. Sebab mereka bukan jahil, mereka berilmu, tetapi kerana ada hasad. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya mohon maaf salah kata, salah bicara. Ada rezeki tu jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.